Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ketiga. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat kedua surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan, disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia yang ingkar dengan balasan azab dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka disebabkan amal soleh yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi amaran dan menyampaikan berita yang menggembirakan, berkatalah orang kafir yang merasa hairan, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang nyata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah ajaban pada ayat yang kedua surah Yunus yang bermaksud hairan atau pelik adalah satu perkataan yang menggambarkan keadaan seseorang yang tercengang disebabkan berlakunya sesuatu perkara yang di luar adat kebiasaan yang tidak diketahui puncanya. Manakala terdapat perselisihan di kalangan ulama dalam memahami makna kalimah qadama sidqin pada ayat yang kedua surah Yunus ini. Sebahagian mereka memahaminya sebagai kedudukan yang tinggi atau ganjaran besar sebagai ganjaran amal kebajikan yang mereka lakukan. Sebahagian ulama pula memahami ia bermaksud ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan mereka kebahagiaan dan kedudukan tinggi atau syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimah sahir yang bermaksud penyihir pada ayat yang kedua surah Yunus ini turut dibaca sebagai sihr oleh sebahagian qiraat yang lain, walaupun cara bacaannya berbeza. Kedua-duanya membawa makna yang sama, iaitu tuduhan orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir. Sidang pendengar yang dimuliakan,
Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui tafsir Mubin. Mentafsirkan ayat kedua surah Yunus ini dengan menyatakan keadaan orang kafir musyrikin Mekah yang merasa hairan bagaimana manusia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu dan diutuskan sebagai rasul dan nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ini bahawa orang kafir musyrikin tidak sepatutnya bersikap sebegitu rupa. Ini kerana para rasul yang telah diutuskan pada umat terdahulu kesemua mereka merupakan manusia dan bukanlah dari golongan jin dan malaikat. Apabila kaum musyrikin Mekah mendengar Al-Quran yang telah dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menuduh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penyihir kerana mereka tidak berdaya untuk menentang Al-Quran. Al-Baydawi menerangkan bahawa tuduhan yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pengamal sihir secara tidak langsung merupakan pengakuan kaum kafir terhadap kebenaran yang dibawa oleh baginda, merupakan perkara yang luar biasa sehingga mereka tidak mampu menentangnya. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi tafsir An-Nur mentafsirkan ayat kedua surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa orang kafir merasa hairan mengapa Tuhan menurunkan wahyunya yang mulia itu kepada seseorang manusia biasa, lagi pula seorang anak yatim dan tidak kepada seorang pembesar. Maka untuk menjawab kehairanan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa mereka sepatutnya merasa hairan dengan keadaan mereka sendiri. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi, berita gembira kepada orang mukmin yang telah beriman dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka bakal memperoleh kedudukan yang tinggi hasil kerana perlakuan mereka yang benar dan baik. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan tentang keadaan orang kafir yang hairan terhadap kehebatan Al-Quran dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Buya Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat kedua surah Yunus ini menjelaskan keadaan orang kafir musyrik yang tidak mempercayai bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan sebagai rasul. Untuk menolak kredibiliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musyrikin Mekah menuduh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli sihir dek kerana kalamullah yang menunjukkan, yang menakjubkan dan memukau sesiapa sahaja yang mendengarkannya. Profesor Dr. Hamka juga menceritakan bagaimana tuduhan oleh Al-Walid yang merupakan penyair terhebat pada zaman tersebut yang dirakamkan di dalam ayat ke-24 dan 25 surah Al-Muddathir. Faqala in haza illa sihrun yu'sar. In haza illa qawlul bashar. Serta ia berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahlinya. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Sedangkan semasa Al-Walid mendengarkan ayat Al-Quran, dia sendiri telah terpesona dan terpukau dengan keindahan serta kehebatan kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetapi kerana desakan oleh Abu Jahal dan tidak percaya bahawa ia merupakan wahyu Tuhan, Al-Walid menuduh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat kedua surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat kedua surah Yunus ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman supaya sentiasa bertakwa kepadanya dengan berpegang teguh pada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah seperti menggigitnya dengan gigi geraham. Umat Islam hendaklah berusaha menjaga akhlak dan adab Islamiah supaya menjadi contoh tauladan bagi umat manusia yang lain. Qudwah hasanah yang diamalkan secara tidak langsung menjadikan kita cerminan
intipati wahyu agama Islam yang mulia. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat kedua surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita bahawa hidayah dan taufik adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang individu tidak akan menerima cahaya hidayah dan taufik, melainkan kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Datanglah sehebat mana pendakwah maupun metod dakwah yang canggih, tanpa kurniaannya, hidayah tetap tidak akan hadir dan menyapa. Seperti pada ayat yang kedua surah Yunus yang menunjukkan kisah kaum musyrikin Mekah yang tetap sombong dan tidak mahu menerima bahawa Al-Quran merupakan wahyu kalam Allah. Hasil kesombongan itu, mereka kekal berada dalam kesesatan. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang terpengaruh dengan hasil kajian orientalis, etis dan liberal terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadikan mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang salah dan hasil kefahaman yang menyimpan daripada asal. Perkara ini terjadi disebabkan oleh kekaguman mereka terhadap Barat yang diagung-agungkan, sedangkan masih ada ilmuwan Islam yang mengajarkan perkara yang benar. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bir-rajuli yaumal qiyamati fayulqa fin-nar, fatandaliku aqtabu batnihi, fayaduru kama yadurul himaru bir-raha, fayajtami'u ilaihi ahlun nar, fayaqulun, ya fulan, ma laka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Fayaqul, bala, qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Seorang lelaki akan didatangkan pada hari kiamat dan dilemparkan ke dalam api neraka dan isi perutnya dibuang ke dalam neraka, dan dia akan berkeliling bersama ususnya seperti kaldai mengelilingi batu giling. Penghuni neraka berkumpul mengelilinginya dan berkata, "Wahai fulan, apakah yang telah terjadi kepadamu? Bukankah kamu telah menyuruh kami melakukan perkara yang terhormat dan melarang kami daripada melakukan yang tercela?" Dia akan berkata, "Sudah tentu, memang benar. Aku pernah menyuruh kepada manusia melakukan perkara yang makruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Dan aku telah melarang orang melakukan perkara yang mungkar, tetapi aku pula mengamalkannya." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat kedua surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah serta beramal dengan intinya. Kita juga hendaklah mengikuti ulama ahli sunnah wal jamaah supaya kefahaman yang kita dapat merupakan kefahaman yang sahih, yang benar. Kedua, hidayah dan taufik adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia hanya mampu berusaha untuk menyampaikan dakwah agama Islam. Namun begitu, kita tetap perlu berusaha menyampaikan risalah dakwah dengan penuh hikmah dan bijaksana. Ketiga, disiplin ilmu Islam hendaklah dipelajari daripada guru yang benar dan sahih. Kita juga hendaklah berusaha dan berdoa agar sentiasa dipermudahkan urusan dalam menuntut ilmu dan beramal. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.